Okey, kita sambung soalan seterusnya, bahagian B. Soalan nombor 5, iaitu soalan nakkan kita mencari maximum point and minimum point of the curve by using second derivative test. Okey, mula-mula kita cari dulu stationary point. Okey, stationary point berlaku apabila dy dx sama dengan kosong. So, kita cari dulu pembezaan dia. Kita dapat 3x kuasa 2 per 3 tambah 2x per 2 tolak dengan 2 dan samakan dengan kosong. So, kita boleh matikan 3 dengan 3, 2 dengan 2. So, kita dapat persamaan kuadratik x kuasa 2 tambah x tolak 2 sama dengan kosong. So, kita faktorkan x darab x. Kemudian kita ada 2 darab 1, positif 2, negatif 1. Jadi nilai x kita ada negatif 2 dan nilai x kita yang kedua ialah 1. Okey. So, sekarang apabila nilai x sama dengan negatif 2, so nilai y kita akan dapat, okey, kita ganti negatif 2 kuasa 3 per dengan 3 tambah dengan negatif 2 kuasa 2 per dengan 2 tolak 2 darab negatif 2 tolak 4 per 3. So, yang ini jawapannya adalah 2. Okey. Jadi, stationary point yang pertama, stationary point yang pertama ialah negatif 2, 2. Okey, kita tengok titik yang kedua pula. Okey, so sekarang kita ganti nilai x kita dengan 1 pula. So, y sama dengan 1 kuasa 3, 1 per dengan 3 tambah dengan 1 per 2 tolak 2 darab 1 tolak 2 tolak 1. Okey, 2 darab 1 tolak dengan 4 per 3. So, nilai y kita ialah negatif 5 per 2. Jadi, stationary point yang kedua ialah 1 negatif 5 per 2. Okey, so sekarang kita nak guna second order. D square y dx square kita bezakan lagi sekali. Kita akan dapat 2x tambah dengan 1. So, bila kita uji titik negatif 2, 2. Okey, kita uji. Kita dapati 2 darab negatif 2, negatif 4. Tambah 1. So, kita akan dapat negatif 3. Iaitu kurang dari 0. Maka kesimpulannya, negatif 2 is a local maximum point. Okey, tu titik yang pertama. Okey, kita uji pula titik yang kedua. 1 negatif 5 per 2. Kita uji dalam ujian terbitan kedua. 2 darab 1 tambah dengan 1. So, jawapan kita 3, iaitu besar pada 0. So, dia akan senyum.
Jadi titik 1 negatif 5 per 2 is a local minimum point. Okay, so kita dah dapat 2 stationary point dan kita dah tentukan yang mana adalah maksimum, yang mana adalah minimum. Okay, selesai soalan nombor 5. So, kita pergi kepada soalan nombor 6. Okay, so soalan nombor 6. Yang pertama, dia bagi kat kita kos, fungsi kos dan juga fungsi hasil. So, sekarang kita nak mencari maximum profit and the selling price to ensure maximum profit. Okay, so kita kena cari profit dahulu. Okay, profit function sama dengan 4000x tolak 20x kuasa 2 tolak dengan belanja 6000 tolak 1000x. Kita susun negatif 20x kuasa 2 tambah dengan 3000x tolak dengan 6000. Okey, yang ini adalah fungsi untung. Okey. Dia akan maksimum apabila kita beza peringkat pertama dan kita samakan dengan kosong. So, kita akan dapat negatif 40x tambah dengan 3000. Kita samakan dengan kosong. So, x sama dengan 3000 bahagi dengan 40. Okay, 3000 bahagi dengan 40. Jadi, kuantitinya ialah 75. Okey. Dan kita jangan lupa untuk membuat ujian terbitan yang kedua. Kita akan dapat sama dengan negatif 40. Okay, iaitu kurang pada kosong, maka terbukti dia adalah maksimum. Okay, so kuantiti dia tadi 75. So soalan tanya tentang keuntungan. Keuntungan untuk 75 sama dengan negatif 20 darab dengan 75 kuasa 2 tambah dengan 3000 darab dengan 75 tolak dengan 6000. Jadi keuntungan maksimum ialah RM 106,500. Okey, keuntungan maksimum. Lepas tu dia nak juga nilai harga. So, harga untuk 75 barang ialah 4000 tolak 20 darab 75. So, harga jualan ialah RM RM2,500. Okey, ini harga jualan. Okey, untung kasar kita ada profit sama dengan negatif 20x kuasa 2 tambah dengan 3000x. Okey, tolak dengan 6000. Okey, itu untung kasar. Kemudian dikenakan cukai, tolak dengan RM40 darab kuantiti X. So, untung bersih, fungsi untung bersih akan jadi negatif 20x kuasa 2 tambah dengan 2000
960X tolak dengan 6,000. Okey, yang ini adalah untung bersih, fungsi untung bersih. So, kita nak tahu dia punya margin profit, kita bezakan sekali. Kita akan dapat negatif 40X tambah dengan 2960 dan kita samakan dengan kosong. Maka kuantiti barang yang perlu kita hasilkan ialah sebanyak 74. Okey, so kita buat terbitan yang kedua. Untuk fungsi untung kita dapat negatif 40 kurang dari kosong. Maka terbukti dia adalah maksimum. Okey. Keuntungan yang kita, bilangan yang kita dapat tadi ni, kita masukkan dalam fungsi untung bersih. Iaitu untung untuk 74 barang sama dengan negatif 20 didarab dengan 74 kuasa 2 tambah dengan 2960 darab dengan 74 tolak dengan kos tetap dia 6,000. So, kita akan dapati untung bersih adalah sebanyak 103,520. Okey, 103,520 ringgit. Okey, selesai soalan nombor 6. Kita pergi kepada soalan seterusnya, iaitu soalan dari tajuk fungsi. So, yang pertama kita nak show. Okey, soalan nombor 7, kita baca soalan. Okey, yang pertama nak show f is 1-to-1 function. Okey, cara nak selesaikannya ialah, okey, kita buat dua persamaan, iaitu fx1 sama dengan fx2, iaitu ln 3x1 tolak 1 samakan dengan ln 3x2 tolak 1. Okey, dua-dua belah persamaan ada ln. Okey, maka akan tinggal 3x1 tolak 1 sama dengan 3x2 tolak 1. Okey, kita bawa 1 pergi sana, dia akan jadi 3x1 sama dengan 3x2. Last sekali x1 sama dengan x2. Jadi, yang ini menunjukkan bahawa fx is a 1-to-1 function. Okey. Okey, seterusnya soalan minta kita cari inverse function. Without finding inverse function, show that the function f and g are inverse each other. Okey, so kita nak tunjuk f dan g adalah saling songsangan. Okey. So, untuk buktikan, Madam boleh tunjukkan dari segi fungsi gubahan antara f dengan g. So, Madam akan dapat ln 3x tolak 1. Okey. So, yang akan masuk dalam ni ialah e kuasa x tambah dengan 1 per dengan 3. So, kita dapati kita boleh mematikan nilai 3. So, hasilnya kita akan dapat ln
I kuasa X tambah 1 tolak 1. Sama dengan ln I kuasa X, iaitu X ln I. Dalam kes ini, ln I sama dengan 1. Jadi jawapannya ialah X. Jadi terbuktilah, so apabila f of gx sama dengan X, okay, itu menunjukkan bahawa f dan g adalah saling inverse di antara satu sama lain. Soalan 7C, kita nak evaluate fungsi, fungsi 2G songsang dan nilai X tu kita nak ganti dengan 2. Okey, sebelum ni kita dah bincang dah. G inverse X sebenarnya adalah ln 3X tolak 1. Okey. So, kemudian kita perlu mendarab 2G inverse di situ. Maksudnya di sini pun ada 2 ln 3X tolak 1. Jadi, untuk menjawab soalan 2G inverse dan nilai X-nya ialah 2. Okey, Meda akan gantikan nilai X ini dengan 2. So, dia akan jadi 3 dan 2, 6. 6 tolak 1 dapat 5. Okey, so kita dapat jawapannya 2 ln 5. Okey, kita perlu tekan kalkulator. 2 darab dengan ln 5. So, jawapan yang kita dapat ialah 3.219, iaitu 3 decimal places. Okey, iaitu ialah nilai 2G inverse dan X-nya ialah 2. Kemudian soalan yang kedua, dia suruh kita mencari G of F. Okey, oleh kerana G dan F ni saling songsang, maka fungsi ni akan jadi X. Okey, cuma sekarang dia suruh ubah nilai X itu kepada X kuasa 2 tolak 1. Okey, maka nilai jawapan di sebelah kanan juga akan menjadi X kuasa 2 tolak 1. Dan perlu disamakan dengan kosong. Maka X tolak 1, Meda faktorkan. X tambah 1 sama dengan kosong. Jadi nilai X Meda ialah 1 dan X yang kedua ialah negatif 1. Okey, kita semak lagi sekali soalan dia. Okey, dia kata evaluate. Maksudnya dia nak nilai. So, kita dah dapat nilai X sama dengan 1 dan nilai X yang kedua ialah negatif 1. Okey, selesai. Latihan set 7. Okey, kita akan buat latihan set yang ke-8.